Hai korang. Baju raya versus suplemen sihat untuk raya. Alamak, dilemanya episod Ramadan minggu keempat. Jom bawang. Sebelum pergi ke topik suplemen, bertanya dulu soalan apa yang korang expect ataupun harapkan dari Ramadan dan Syawal seterusnya sepanjang tahun ini. Cuba tengok pada perubahan yang kita alami semasa berpuasa ini. 3 minggu kan dah berlalu. Apa yang kita makan, apa yang kita tidak makan, apa amalan yang kita buat, apa yang tidak. Sekiranya ada perubahan yang bagus pada diri, maka kita perlu refleks dengan cara pemakanan kita itu. Amalan apa yang kita lakukan? Contohnya, makan sedikit, kemudian ditambah lagi kemudian. Okey, teruskan dengan cara ini. Soalan lagi, kalau ada kondisi lain, apa perubahan yang korang rasakan di Ramadan ini? Impak pada sistem pencernaan, GERD dan gastrik dapat dikurangkan, gula dalam darah dapat diturunkan, kolesterol, berat badan turun, sakit kepala, kerap dan migrain dapat berkurangan. Seharusnya Ramadan boleh membantu dalam semua permasalahan yang sebut tadi. Puasa boleh menjadi kayu ukur kepada permulaan perubahan penjagaan kesihatan menyeluruh. Di mana kita boleh tahu apakah kelemahan pada sistem daya tubuh kita. Setelah itu, kita boleh hadapi dan tangani kelemahan itu. Sekiranya perubahan tidak seperti diingini, dinasihatkan teruskan berpuasa. Tetapi kita modifikasikan sedikit. Bagaimana? Habis tu bagaimana kita nak teruskan cara berpuasa ini? Atau makan sahaja seperti biasa? Sebenarnya korang, kita tidak perlu sentiasa makan. Seperti yang selalu dikatakan oleh ramai orang. Ada yang mencadangkan untuk makan 6 kali sehari. Tidak, itu salah. Badan kita diciptakan untuk boleh tahan dari lapar dan dahaga untuk satu jangka masa yang lama. Lebih 4 jam. Secara realitinya, dalam 3 hari tanpa air, kita masih boleh bertahan. Tapi janganlah buat macam tu. Mau nak gila. Kita boleh reset dengan mengurangkan kekerapan makan. Hentikan menjajan, makan bila perlu. 2-3 kali sahaja. Makan yang secukupnya, iaitu suku separuh. Suku protein, suku karbohidrat dan separuh sayur. Apa yang telah kita lalui selama sebulan itu adalah proses healing the gut atau memulihkan perut kita. Sangat rugi jika kita berbalik kepada apa yang kita makan sebelum ini. Sekiranya kita tidak menjaga pemakanan kita. Ada kata-kata yang perlu kita ingat. Healing through your gut. Pemulihan melalui perut kita. Ia bukan satu retorik, ialah satu kenyataan yang benar. Gula dalam darah juga boleh dikawal dengan cara diet. Namun, kondisi-kondisi seperti diabetes perlu dilakukan atas pemantauan doktor. Antara cara yang dicadangkan adalah keto diet, intermittent fasting, OMAD 16-8, itu IF jugalah 18-4. Macam-macam terma. Di sini barulah saya boleh menjawab soalan suplemen perlu ataupun tidak. Kalau kita sudah bertemu dengan masalah dalam sistem pencernaan, iaitu selalu kembung, selalu GERD dan gastrik, sakit dada, lepas makan lebih ke, ataupun sekejap nak sendawa, maka perlu ada suplemen persediaan seperti prebiotik dan probiotik. Kalau ada masalah, sering sakit, jiran sebelah demam, kita dengar pun, kita pun boleh demam dan perlu makanan yang tinggi vitamin C. Tapi kalau malas, boleh juga ambil suplemen yang berkaitan. Lepas tu, pinggang sakit tu tak baik-baik. Lepas masuk minggu keempat puasa pun tak baik-baik. Sebenarnya memang ada. Bertambah pula sejak berpuasa. Tambah makanan yang kaya dengan kalsium, magnesium dan pergilah berjemur. Sedut vitamin D banyak-banyak. Kalau tak pandai juga, carilah suplemen. Banyak lagi keadaan yang menyebabkan kita akan pilih suplemen. Tetapi dan cuma apabila bercakap tentang suplemen,
ia adalah makanan, sama ada makanan superfood ataupun makanan yang berkaitan dengan vitamin, tetapi it is always related to food, makanan. Jadi yang lebih besar adalah jenis makanan dan pilihannya. Tidak mengambil suplemen bukanlah bererti kita akan sakit. Ia hanya membantu. Banyaklah bantuannya sebab sometimes we don't have enough food yang good quality food. Kerana kualiti makanan kita sangat rendah sekarang sebab ada banyak hormon dan kimia dalam bahan mentah, iaitu racun, herbicide, pesticide dalam sayur-sayuran, baja kimia dan hormon. Hormon ada dalam haiwan ternakan. Semua ni untuk membantu mereka having a good products, but then it's not good for us. Tak bagus untuk kita. Dan bila makanan tu dah dari bahan mentah diproses dalam makanan berproses pula ada pengawet, perasa kimia dalam makanan berproses. Jadi kita buat keputusan sendiri. Perlu ataupun tidak. Baju ke, suplemen ke, yang penting badan kita. So you decide. You kena bijak merancang perbelanjaan korang. Yeah?